Kita tengok pita detik ni inilah rupa yang sebetul dia lah kan. Trolley Rupa yang sebetul dia kan. under the carbon paper. Carbon paper tu kan. Dia bergetar, awak bunyi ketak-ketak tu maksud dia bergetar lah kan. So yang pertama yang kita boleh dapat daripada pita detik ni adalah kita boleh dapat masa. Okay. So kalau frekuensi dia 50 Hz, maksudnya 1 detik ni di antara titik-titik ni ke titik-titik, daripada titik ke titik ni kita panggil dia 1 detik Maksudnya 1 detik ada 2 titik. Okey. Kalau dia kata 10 detik, ada berapa titik dalam tu? 10 detik maksudnya apa? Ada 20. 11 lah titik. Nak pula 20. 10 detik. Kalau 2 detik kan. Kalau 1 detik kan, 1 detik ada 2 titik. So kalau 10 detik maksudnya ada 11 titik. Nah, okey, awak bukannya kena darab 2 kan. Ini maksudnya daripada 1 ke 1. Ini daripada A pergi ke B, ini space ni adalah 1 detik. So kalau ada 10 detik maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nampak? Awak cuba awak kira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang cikgu buat nombor 10 ni adalah apa? Ruang dia ni. Itu yang namanya ada 10 detik. Kalau 10 detik maksudnya ada 11 titik dia. Okey. So kita dah tengok tadi frekuensi dia tadi, kalau 50 Hz maksudnya dia akan menghasilkan 50 kali bilangan getaran sesaat. So kita boleh dapatlah masanya iaitu 1 detik 50 kali 1 saat. So 1 kali 1/50. So dapatlah 1 kali ni ataupun 1 detik ni adalah 0.02 saat. So pertama tadi kita boleh dapat masa. Okey. Yang kedua adalah yang cikgu cakap tadi, yang cikgu tunjuk ni tadi kan. Mana hilang gambar ni. Ni bawah ni. Kan? Kalau dia bergerak 10 cm, troli bergerak 10 cm, maka pita detik ni pun akan bergerak 10 cm juga. Okey. So kita ambil pembaris, macam mana kita nak dapatkan panjang XY, ambil pembaris, ukurlah pita detik tersebut kan. Macam ni kan. Dia dah ukur lah tu, dia dah tulis 18 cm. So panjang X ke Y adalah 18 cm. Okey, so kita dah dapat panjang. Okey. Panjang dia lah ataupun jarak ataupun sesaran dia. Semakna lah sebab dia 2 titik dia tak ada shortest distance kat sini ni kan. Maka kalau 18 cm ni maksudnya 18 cm ni merujuk kepada jarak dan 18 cm juga merujuk kepada sesaran dia. Okey. Okey. Dah habis pasal jarak dan juga tadi T dah kan. Okey, jarak dan juga jarak dan juga sesaran sudah kan. Okey. Kalau cikgu nak tanya masa daripada X ke Y ni, berapa masa dia? Berapakah masa yang dia ambil daripada X ke Y? So macam mana masa daripada X ke Y? Awak kira berapa bilangan detik dia tadi? Nampak? Ni ada, dia kira dah ni. 1 detik, 2, 3, 4, 5, ada 6 detik kan? So 6 ni awak darabkan dengan 0.02. So awak dapatlah masa daripada X ke Y. Okay? Dapatlah masa daripada X ke Y. Okay. So lepas itu macam mana pula kita nak dapatkan hal laju? Kan? Tadi kita dapatkan masa. Kan? T dah. Ni dah. Okay, nak dapatkan hal laju. Macam mana nak dapatkan hal laju? Okay, nak dapatkan hal laju daripada pita detik, kita pakai formula ni, iaitu hal laju sama dengan S bagi T. Formula kita belajar sebelum ni. So sesaran dia 18 cm, masa yang dia ambil adalah 0.12, so bagikan, so dapatlah. Unit dia tu cm per second. Unit dia adalah 150 cm per second. Okay. Okay dah, kita dah boleh dapat hal laju settle. Okay. Cikgu nak ingatkan juga, awak nampak ni dia kata arah gerakan kan, ni arah gerakan dia ke sana, arah gerakan ni. Okey, maksud bila arah gerakan ke sana, maksudnya sebenarnya Y ni dia mula kan, Y ni mula. Kalau arah nak panah ke sana, maksudnya dekat titik yang mula-mula sini, iaitu dia mula ke sini, dia mula, lepas tu dia last dia ke X.
Okay, kalau anak panah dia ke sana, contoh arah dia kata. Arah pintu detik ke sana. Maksudnya kat sini ni dia mula. Sini dia last kali lah. Dia last. Okay. Dia mula tu maksudnya yang pintu detiknya tu tarik lah. Kan. Contoh kalau dia arahnya ke sana kan. Arah ke sana. So kat sini lah pintu detik mula-mula dia. Kan. Ending dia kat sini lah. Ni dia punya ending dia. Okay. Habis. Okay. Sebelum ini cikgu dah perkenalkan kepada awak tentang apa tu halaju seragam kan, pecutan kan, pecutan seragam kan. Okey. Kita tengok beberapa pattern beberapa pattern pintu detik. Okey, yang pertama. 1 2 cikgu bagi 3 je lah kan. 3 jarak dia sama tau. Jarak dia ni sama. Kan. Jarak dia ni kan, jarak X kan, jarak ini kan dengan jarak ini kan, apa X dan juga Y ni jaraknya sama. Okey, jarak antara titik jarak antara titik kan sama kan. So kalau jarak antara titik sama maksudnya dia bergerak dengan dia bergerak dengan halaju yang seragam. Okey, halaju seragam. Okey. Titik itu sama kan? Maksudnya dia bergerak dengan halaju yang seragam. Okey. Kalau halaju seragam, maksudnya objek tidak memecut, kan? Kalau dia mula dengan 20 kan, tak bergerak ke titik seterusnya 20 juga halajunya. Okey. Maksud dia tidak memecut. Dia mendatar aja. Okey, dia mendatar aja. So halajunya seragam. So kalau ataupun dalam arti lain, ini dalam term halaju kalau cikgu sebut dalam term pecutan, maksudnya kita akan sebut pecutan dia adalah sifar, dia tidak memecut. Okey. Pecutannya sifar. Okey. Boleh? Okey, kita tengok kalau yang seterusnya. Kan, kalau bentuk yang seterusnya, okey, dia bentuk dia macam ni pula, kan? Bentuk ni di peta detiknya, kan? Arahnya ke sana Arah ke sana. Okey. Mula-mula dia pendek, kan? Dia pendek, okey, kemudian kan? Dia makin panjang. Pendek, lepas tu panjang. Dia semakin panjang. Dia panjang dia tu bertambah seragam. Kan? Arah dia macam ni. Kan? Pendek, lepas tu panjang. Maksudnya apa? Haziq, Muhammad Haziq. Boleh tak cuba? Dalam term halaju. Halajunya semakin apa? Kalau macam ni. Dia pendek, lepas tu panjang. Muhammad Haziq. Boleh cuba? Muhammad Haziq. Hello? Macam mana pula kan? Afiq, apa soalannya tadi Afiq? Kalau titik-titik dia mula dia rapat, lepas tu makin lama makin jauh. Nak sebut dia dalam term halaju. Nak sebut macam mana? Halaju. Halaju dia tak seragam. Okey. Betul tu, halajunya memanglah tak seragam. Ayat yang lebih baik pada itu. Bukan ayat lebih baik, ayatnya apa? Itu kau cakap melawan daripada perkataan ini. Kan? Halajunya apa? Halaju bertambah. Okey, halajunya bertambah, kan? Okey, halajunya bertambah. Okey. So bila halaju bertambah, kan? Bila halaju bertambah, kan? Atas maksud lain, kalau kita sebut dalam term pecutan, so pecutan ni dia adalah pecutan seragam. Okay, ni A ni pecutan pecutan seragam. Maksud ada nilai pecutan. Halaju yang semakin bertambah, maksudnya ada nilai pecutan. Kita nampakkan orang tu dia lari, contoh dia lari 100 meter kan, mula-mula perlahan, lepas tu laju, makin laju. Maksudnya dia memecut. Kan? Kalau dia daripada awal dia lari perlahan je kan, slow sama je dia punya tu mendatar je laju dia, itu dia tidak memecut. Dia berlari je kita sebut. Kan? Okey. So maksudnya ni ada nilai. Maksudnya dia punya A ni tak sama dengan kosong. Yang ni A sama dengan kosong. Okey. Boleh? Okey, kalau seterusnya bentuk yang lain pula,
kan, bentuk yang lain, kan, arah tetap sana, dia panjang-panjang, kan, panjang, kan. Lepas tu dia makin pendek bentuk. Ini maksudnya apa? Arif Rahimi. Oh, hidung pula. Arif Rahimi, Ya ke? apa jawapannya? Kalau titik ni makin rapat halaju dia berkurang. Okey, halaju berkurang. Okey. Halaju berkurang, ataupun dalam term pecutan ini kita sebut dia sebagai A dia seragam juga A dia seragam, tetapi A dia ni dalam keadaan nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Maksudnya apa tu, nilai dia negatif negatif. Sebenarnya tanda negatif tu bukan nilai pecutan tu bernilai negatif tetapi maksudnya dia melawan, dia halajunya semakin berkurang, itu maksudnya, kan. Yang ini pecutannya adalah pecutan positif lah, kita sebut dia pecutan lah, okey, ataupun memecut, okey. So setakat level awak ini lebih kurang ini je lah, kan. Yang kita nak menganalisis ini lebih kurang bentuk macam ni je lah, tak adalah yang susah-susah sangat, okey, bentuk lebih kurang macam tu, okey. Okey, maksudnya dalam situasi ini kalau disuruh kira pecutan, kan, kalau soalan tu disuruh kira pecutan, maksudnya dia dalam situasi mesti dia punya titik dia tak sama, kan. Sama ada pendek-pendek, panjang-panjang, ataupun panjang-panjang jadi pendek-pendek. Kalau yang jenis macam ni sama je, apa maksudnya? Kalau disuruh kira pecutan, awak tak payah kira, awak boleh tahu iaitu A sama juga dengan kosong. Sebab dia tidak memecut. Okey. Okey, kita tengok peta detik yang dia bagi sekarang ni. Okey, peta detik dia bagi apa? Ada berapa ni? Ada 7 detik dia bagi, kan. Lepas tu dia ada buat daripada titik sini ke titik sini 1.2 cm. Ini mula ada anak panah ke sana, nampak kan? So dia mula kat sini. Mula pendek, panjang. Maksudnya dia apa? Halajunya semakin bertambah. Okey. Dia ukur 1.2. Lepas tu level awak ni belajar seragam tau. Seragam maksudnya kalau sini 1.2, yang ni dia akan bertambah secara seragam tau. Dia akan bertambah 1 cm, 1 cm. Kalau dia bertambah 3 cm, dia akan bertambah 3 cm macam tu. Okey. Okey. Dia bagi jarak ni, kan, nombor 1 ni. So nombor 1 ini cikgu sebut dia sebagai U. Cikgu sebut dia sebagai U. Okey. Kan. Lepas tu kita awak ambil kat nombor 6 pun boleh sebenarnya, kan. Ambil nombor 6 pun boleh. Okey. Tapi cikgu ambil yang nombor 7. Okey, yang ini ni cikgu sebut dia sebagai V. U adalah apa? U ini adalah halaju awal. Kan. V ini adalah apa? Adalah halaju adalah halaju akhir. Okey. So cikgu pun kira halaju awal. Kan. Cikgu kira halaju awal, kita dapatlah 1.2 bagikan 0.2. Nampak ni? 0.02 tau. Kita bagikan 0.02. Bagi kat detik situ je. Halaju akhir pula 3.6 bagikan dengan 0.02. Dapatlah 180 cm per second. Okey. So dah dapat ini, kan. Dah dapat ini, barulah kita akan pakai formula ni, iaitu pecutan sama dengan V tolak U per T, kan. Bermasa. Tapi masalah pula masa dia sekarang, kan. Masa tadi, masa yang kita pakai dari 0.02, masa untuk yang dekat tempat nombor 1 dan tempat nombor 7 saja, kan. So berapa masa dia, kan. Berapa masa dia yang kita nak ambil ini adalah masa daripada nombor 1 sampailah masa sampai ke nombor 7. Okey, so cara dia macam mana? Okey, kalau awak tengok detik ada 7, kan. Daripada tempat yang mula ni 1 sampai 7, kan, ada 7 detik, kan. Awak kena tolak 1. Kan. Kena tolak 1. Maksudnya ada 6 saja detik dia. Okey. Ada 6 je detik, ataupun cara kiraan lain adalah, kan, awak kira mudahnya, cikgu nak mudahkan awak tolak 1 lah, itulah. Tapi kalau ikut nak memahamkan dia adalah sebenarnya dia adalah masa daripada sini ke sini. Okey.
Masa daripada 2 pergi ke 3, masa daripada 3 pergi ke 4, masa daripada 4 pergi ke 5, masa ke 5 pergi ke 6, masa ke 6 pergi ke 7. Cuba kira ada berapa gunung dia ni. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kan? Ada 6 je. Kan? So maksudnya senangnya mudahnya kira berapa detik dia tu, kan? Tolakkan dengan 1. Okey. So percutan A sama juga dengan V tadi kita dah dapat 180. Unit ni awak tak perlu tukar kepada SI unit Kalau dia tak suruh, tak perlu tukar kepada SI unit meter. Okay, gunakan saja meter. Okay, 180 tolakkan dengan U 60 bagikan dengan T. T dia ni tadi kita dapat 6 kan? 6 darabkan dengan 1 detik ni kan 0.02. So darabkan dengan 0.02. So awak kira ni, so awak akan dapatlah jawapannya 1000 cm per second. Okay. Macam tu. Boleh? So nampak? Sekarang ni daripada meter detik semuanya kita dah boleh dapat. Kita boleh dapat T, kita boleh dapat hal laju, kita boleh dapat percutan. Okay. So sekarang ni cikgu nak awak test ni. Kan? Okay. Ini dia punya eksperimennya. Kan? Eksperimennya nanti balik nanti kita buat lah. Kan? Ini eksperimen mudah juga ni. Kan? Kau lah masuk dalam kertas 3 awak nanti. Oh sebelum tu. Kita tengok ini. Okey, ini apa? Dia ambil tu, dia potong semuanya. Yang tadi eksperimen kan kita dapat 1 meter detik panjang gitu kan. Kita boleh tukar lah ke bentuk graf. Bukan tukar, sebenarnya kita potong dia ni. Kita potong ikut detik dia. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong 5 detik. Okay, 5 detik. Kita potong. Kita bubuh kat sini. Kan? Kita bubuh atas kertas graf. Okay. So kalau kita potong dia 5 detik, kita dapat rata je macam ni. Sama je macam ni kan. Ini maksudnya hal laju seragam. Okay, ataupun A dia sama juga dengan sifar. Okay. Tapi kalau kita potong 5 detik pertama, pendek. Kan, sini. Contohnya 3 cm. 4 lah. 4. Potong lagi 5 detik. Panjang dia dah 8. Potong lagi 5 detik. Sini 12. Kan. Potong lagi. Okay. Bertambah lah kan. So, ini maksudnya percutan seragam. Ataupun kita sebut tadi hal lajunya bertambah. Okay. Yang ini dia turun. Okay. Hal laju berkurang. Ataupun dia adalah nyah percutan kita sebut dia sebagai nyah percutan seragam. Okey. Dalam buku teks tu tak ada conteng awak jangan conteng dalam buku teks pula. Okey. Ini photogate photogate ada ni, cikgu dah beli tau. Okey. Tapi tak boleh tunjuk lah sekarang ni. Photogate ni sama lebih kurang macam meter detik je lah. Cuma dia boleh trace masa daripada titik ini ke titik ini, dia boleh trace masa. So kita tak payah pakai meter detik tu. Okay, dia boleh trace masa dia. Kan? So kita ukur jarak dia berapa kan? Jarak kan? Lepas tu kita dapatkanlah masa dia. So jarak bagi masa kan? Kita dapatlah dia punya hal laju objek tersebut. Okay? Okay, photogate ni nanti kemudian Photogate nanti kemudian kita belajar. Kan? Okay, dia ada manual photogate nya. Cikgu pun dah ada lah dekat sekolah kan. Okay. Boleh So setakat ini cikgu rasa dah banyak awak faham itu. Okay, kita tengok contoh ni. Kan? Kalau nak salin pun boleh. Masa pun dah nak habis ni. Kan? Okay. Kalau nak salin pun boleh. Salin. Cuba kira bilangan detik dia. Kan? Ada 1. Cikgu bantu awak lah. 1, 2, 3, 4. Ada 5 detik kan? Ada 5 detik. Okay. Soalan dia. Okay, sebelum tu lah cikgu nak tanya. Arahnya ke sana Okay, arah ke sana. Ini macam mana dia punya pergerakan dia ni? Kalau dia suruh describe, huraikan gerakan objek ni. Dengan tengok kita detik ni, boleh huraikan tak? Gerakan objek ni macam mana? Muazzam. Huraikan gerakan objek ni.
Laju semakin bertambah. Okey, bagus. Hal laju semakin bertambah. Laju je awak jawab. Okey. Bila awak jawab macam tu, laju tu. Cantik lah tu. Saya awak faham lah. Okey. Saya awak faham. Okey, soalan dia kira pejutan. Kira pejutan dia. Okey. Okey, boleh buat sekarang. Tak ada Tak ada. Okey, kalau tak ada, mula-mula kira dia punya U ini dia punya U kan, ini dia punya V. Okey. 0.2. Oh, cikgu lupa nak bagi tahu dia punya frekuensinya adalah tetaplah 50 Hz. Kalau dia tak bagi apa-apa, dia tak bagi frekuensi dia berapa, awak maklum bahawa nilainya adalah 50 Hz Okey, so U 0. ni bagi dapat 0.02, so awak akan dapat 12 kan, 12 20 kan. Okey, V pula 1.4. Okey, bagikan dengan 0.02 12 bukan 20 ni 10. 10. Okey, so dapat 140, so 70 kan. Okey, 70. Okey, dia punya T pula, T dia sama juga dengan, saya kira lah ni, satu ada 5 detik kan, so 4 je, 4 darabkan dengan 0.02, 4 darab 2 428, so 0.08. So pecutan sama juga dengan 70 tolak 10 bahagikan dengan 0.08. Okey. Tekan kalkulator ya. Tekan kalkulator untuk cikgu jap. Nampak apa kan? 750. Okey, 750 CMS negatif 2, ini jawapan dia. Semalam apa yang kita tengok adalah pita detik yang dia satu macam tu je kan. Okey. Tapi kalau kita tengok yang ni dia macam macam lain pula sikit kan. Okey. Sebenarnya yang ini ni kan, kalau cikgu masukkan dia, cikgu buat dia dalam bentuk graf kan. Cikgu buat dia dalam bentuk graf kan. AB 2 cm kan. 2 cm sini 2. Lepas tu BC 4 kan. CD kan. Okay, 6. Satu lagi DE kan, 7. Okay. So yang ni dia punya sesaran dia kan. Jadi dia punya masa dia. Okay. Dan dalam satu strip ni kan, dalam satu pita detik ni ada berapa semua? Ada berapa detik? Ada 5 detik kan. Cikgu cakap semalam kalau ada 5 detik maksudnya ada 6 titik lah dalam tu kan. So sama, ada 5 semua. Yang ni 5, yang ni 5, yang ni 5, yang ni 5. Okay. Tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5. Semua sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So dia akan dapat bentuk macam ni. Okay. Kalau sebelum ini kan, kalau sebelum ini kita akan ambil contohlah kat sini kan, kita ambil U kan, kat sini misal kata V, misal kata kan, U, V kan, misal kata kan, dia satu-satu je ni kan, dia satu-satu je ni. Tapi sekarang ni apa kita buat, sebab dia bagi 8 cm ni daripada sini sampai sini kan, so kita akan terus ambil kan, kita terus akan ambil terus satu kawasan ini, terus ambil satu kawasan ini kan. Kalau macam ni, dia punya T dia kan, T dia adalah 0.02 kan, 1 bagi 50 sebab dia ada 1 detik je. Kalau macam ini kan, dia punya T sama juga dengan berapa ni, ada 5 kan, so 5 darabkan dengan 0.02, dapatlah 0.1 saat. Okey. Okey, dan kalau pasang dia punya direction yang ke sana kan, direction yang ke sana maksud dia mula kat sini, so ini adalah U dia kan, dia mula kat sini, so U dia kat sini kan. Ni kalau ceritanya, kalau dia suruh describe dia punya gerakan dia ni, dia kata huraikan gerakan gelombang ni kan. Okay. So kalau tengok panjang kemudian dia pendek, maksudnya dia dalam keadaan nyah pecutan. Okay. So nilai yang sepatutnya awak dapat adalah nilainya bernilai negatif lah, bernilai negatif. Okay.
So kalau kat sini U, kita ambil kat sini adalah sebagai V. Okay, U, V. Okay. Contoh yang kita buat semalam, satu detik je. Yang ni dalam ini ada 5 detik. So cara dia adalah cara yang sama macam semalam. Mula-mula kita kira dia punya U. U sama juga dengan 8 cm bagikan dengan ni 0.01. Okay. Sebab apa ni tadi 5 darab 0.02. Ada 5 detik tadi. 5 darab 10 kan. Dapatlah 0.1. Sini so dapatlah U dia 80. Okay. Kemudian kita kira V pula. V sama juga dengan 2 bagikan dengan 0.1. Kan? So kita akan dapat 20. Dapatlah 20. Okay. Kemudian pecutan pula. A sama juga dengan 80 tolak 20 bahagikan dengan yang ini ni. Yang ini ni berapa nak bagi? Okay. So macam mana kita nak dapatkan jawapannya? Kan? Ini dia dah, kalau DE ni cikgu anggap dia jadi 1 kan. CD ni cikgu anggap dia jadi 1 kan. BC ni 1 kan. AB ni 1. So cikgu, kita akan boleh nampak ada 1, 2, 3, ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini di mana titik AB kan, di mana titik dia adalah BC, yang ni titik dia CD, yang ni titik dia DE. Okey. Kita nampak macam tu. Okey, di mana antara sini ke sini dia adalah nilainya adalah 0.1 saat. Sebab apa? Dalam ni satu ni ada 5. Okey, ada 5. Okey. So cara dia macam sama juga kan? Kan? Cara dia sama juga kan? Daripada daripada DE ke sini 1. DC ke B, okey 2. Yang ni ke sini 3. Kan? Okey. Ni 0.1, sini pun sama kan? 0.1. Nampak ada 3. Okey. Ataupun cara senang semalam kalau kita tengok, kalau ada dia punya tu contohnya ada 7 detik kan. Kalau beza dia semalam 7 detik, kita ada buat contoh semalam 7 detik yang ni. Okey, contoh yang ni kan. Yang ni ada awak kira 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada 5 detik kan. 5 detik awak kena tolak 1. Kan? Kena tolak 1 ni. Kena tolak 1. 4, nampak? 4 darabkan dengan 0. 4 darabkan dengan 0.02. Okey. Kita kena tolak 1 Ada 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena tolak 1 untuk dapatkan nak bagikan dengan masa. Okey. Tapi kalau dia kata, dia tanya, cikgu lupa semalam saya mungkin tak sebut pun. Kalau dia tanya halaju purata dia tak boleh tanya halaju purata kat sini. Sebab apa? Jarak dia tak bagi. Dia hanya bagi jarak yang ujung-ujung saja Dia bagi jarak yang ujung-ujung saja. Okey. Okey. So key dia macam tu So kalau kita tengok situasi ni kan, kita gunakan kaedah yang sama tadi kan. Kita ada berapa strip sini? 1 kan, AB, 2, 3, ada 4 kan? Ada 4 maksudnya macam ada 4 detik lah kan. So kat sini kita kena kan 4 tolakkan dengan 1 kan, darabkan dengan 0.1. Okey. Kenapa kena darab 0.1 tadi? Sebab dalam satu strip tu tadi ada 5 detik. Okey. So bagi tolak kita akan dapat 60 bahagikan dengan 4 tolak 1, 3 0.3 naik sini 600, 3 darab 1, 3 darab 2. So dapat 200 cm per second. Okey. So tak ada satu pun jawapan yang betul ni. Semua salah. Okey. Boleh faham? Ada soalan nak tanya?
Saya ni nak tanya. Saya faham cikgu. Okey. Cikgu akan bagi satu bentuk soalan macam ni juga. Kan? Kejap, cikgu cari sekejap. Okey. Cikgu rasa awak tak perlu ni awak tak perlu salin kan, awak terus kira je sebab ramai yang salah jawapan tadi. Ada yang betul ke? Siapa yang betul angkat tangan, wave dia punya tangan dia tu pakai skrin tu. Ada tak yang betul sama macam cikgu? Orang pun tak ada. Tak ada seorang pun. Okey, cikgu akan bagi soalan yang macam lebih kurang sama. Okey. Mana soalannya? Okey, so ini soalannya. Okey, awak boleh nampak skrin cikgu Okey, skrin cikgu boleh nampak? Boleh. Okey. Dalam ni awak tengok dalam strip ni dia tak ada titik-titik kan? Betul? Tapi dia ada sebut sini iaitu apa? Dia sebut 10 tick. Dalam tu ada 10 tick. Frekuensi 50 Hz. Kan? Cari pecutan. Okey, cari pecutan. Okey, boleh buat sekarang. Cari pecutan. Okey, tak ada, kita tengok berapa jawapan kawan-kawan awak ni betul ke salah. Okey. So kalau dia naik macam ni, kan kalau graf dia ditunjuk dia naik macam ni, maksudnya adalah hal lajunya semakin bertambah. Okey. So bila hal laju semakin bertambah, maksudnya dia dalam keadaan pecutan. Objek tersebut dia memecut. Okey. Okey, so bila objek tu memecut, maksudnya dekat sini ni ini adalah dia punya U. Ini dia punya V dia U, V. So kita kira V. V sama juga dengan dalam ni ada 10 detik. Okey, ada 10 detik kan. Jarak dia bagi 24 kan. So 24 10 detik darabkan dengan 0.02. Okey. 10 darab ni 0.2 kan. 0.2 240. Okey. Tuan semua dapat 240 mula-mula ni. Afiq betul Afiq 240 Afiq. Kod laju ke salah tekan kalkulator. Ke? 120 je ke? 120. Kau macam lambat dia jawab, maksudnya kau tak sama dengan kau ke? Okey, 120. Sama-sama. Okay, lepas tu kita kira U pula. Kan? U4 kita bagikan dengan 10 darabkan dengan 0.002. So dapatlah 20. Okey. Boleh? Okey, V dan U dah tak ada masalah. Sekarang dia punya T dia. Kan? T dia ni berapa? Kan? T dia ni yang apa tu macam susah sikit ramai nak jawab ni. Kan, berapa T dia ni? Kan? T dia berapa? Kan? Okay, kita kira berapa dia punya strip dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ada 6. So 6 mesti kena tolak 1. 6 tolakkan dengan 1. Baru darabkan dengan 0.2. Kenapa 0.2? Sebab satu ni, satu strip ni ada 10 detik. So darabkan dengan 0.02. So awak akan dapat 0.2 saat. Okay. So 5 darab 2 10 kan. 5 darab 2 10. So 1 lah kan. Betul tak? 6 tolak 1 darab 0.2. Dapat 1 saat kan. Betul? Betul. Okay. Betul. So kita pakailah formula Betul. A sama dengan V tolak U perkan dengan T. So V dia adalah
120 tolakkan dengan 20 bagikan dengan 1. So dapatlah 100 cm per second per second. Okay. Ini jawapan last tadi. Jawapan siapa? Azizul Okay. Boleh? Okay, ni turun tangan. Siapa yang betul tadi? Siapa yang betul dapat 100 ni? Cuba angkat tangan. Okay, baguslah. Lebih daripada separuh ni yang betul. Okay, bagus. Tahniah. Okay. Okay, habis So habis tentang habis tentang pita detik ni. So dia akan ini kira tahap tinggi ni, tahap paling tinggi. Yang lain tu yang mudah-mudah lah, satu strip kan. Tapi ingat dia nak kira pecutan je kena tolak 1 tau. Nak kira pecutan je tolak 1. Kalau dia suruh kira hal laju kan, dia suruh kira hal laju contohnya okey, macam ni kan. Kalau dia suruh kira hal laju macam kata kan. Berapa dia punya berapa hal laju dia kan? Berapa hal laju? Contohnya dia kata kan, berapakah hal laju? Kan? So jarak ni semua, jarak ni kan, jarak dia 18, awak bahagikan dengan ambil semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 detik ni ambil terus semua. 6 detik tersebut. Okey? Dia tak perlu tolak 1 tau. Yang kena tolak 1 ni apa? Nak kira pecutan je. Okey? Okey, kita pergi yang seterusnya. Apa yang kita nak tengok yang seterusnya ini adalah tadi yang pertama tadi kita dah nampak iaitu kita boleh dapatkan ataupun kita boleh menganalisis satu-satu gerakan atas maksud apa kita boleh menganalisis gerakan itu, iaitu kita boleh kira pecutan, kita boleh kira hal laju, kita boleh kira masa kan, menggunakan pita detik. Okey, menggunakan pita detik. Okey, yang kedua ni yang kita nak tengok adalah kan, kita boleh dapatkan juga hal laju, kita boleh juga dapatkan pecutan kan, kita boleh dapatkan sasaran. Okey, menggunakan kaedah yang kedua ni kan, maksudnya dalam mengkaji menganalisis gerakan linear ni kan, satu tadi pita detik, so yang kedua ni disebut sebagai persamaan gerakan linear. Okey, so daripada persamaan gerakan linear ni lah kita boleh dapatkan hal laju, pecutan dan sebagainya. Okey. Okey. So dia bagi situasi ni kereta yang bergerak dengan pecutan seragam. Okey. Okey, mula-mula kereta ni duduk sini. Okey. Dia tak bergerak lah kan. So bila dia tak bergerak, hal laju awalnya ni sama juga dengan kosong, masanya kosong. Okey, kemudian dia bergerak. Dan dia bergerak pada satu titik. So dia bergerak daripada satu titik ke titik ni, so jarak daripada sini-sini adalah sasaran. Okey, kemudian dia bergerak, sebab dia bergerak dengan hal lajunya semakin bertambah kan. Hal laju semakin bertambah, dia ada pecutan. Kalau dia bergerak dengan pecutan seragam kan. Kalau dia bergerak dengan pecutan seragam macam ni kan. Kalau dia bergerak dengan pecutan seragam pula. Kalau dia bergerak dengan hal laju seragam kan, dia bergerak dengan hal laju seragam. Kalau dia bergerak dengan hal laju seragam, maksudnya kan, kita boleh sebut pecutan dia sama juga dengan sifar. Kalau dia bergerak dengan hal laju yang bertambah kan, hal laju semakin bertambah kan, pecutan dia tak akan sama dengan kosong, maksudnya dia ada nilai pecutan dia tu. Okey. 5 kuantiti fizik dalam gerakan linear dengan pecutan seragam boleh diwakili dengan 4 persamaan gerakan. Okey, dia dah sebut ni hal laju akhir, sasaran, hal laju awal, pecutan ini kan. So dia buat perkaitan. Okay, dia akan dapat ini, iaitu persamaan gerakan linear pertama. Pecutan sama dengan V tolak U bahagikan dengan T. V tolak U bahagikan dengan T. A kan. So yang ni pindah naik atas kan. So dia jadikan V ni sebagai perkara rumus. Ni cikgu rasa tak ada masalah kot ni. Dia jadikan V ni sebagai perkara rumus. Maksudnya V in term of
U dan juga AT. Kan? Yang ni maksudnya yang ni dipindah sini sebelah sini, V ni diletak ke depan. Kan? Kalau dipindah sini nanti dia jadi negatif. So yang ni stay lah. Yang ni yang pindah ni, U ni yang pindah sebelah sini. So dia jadi apa? Apa tu? Dipindah sebelah sini, so dia jadi yang ni dipindah sebelah sini yang ni didarab kat sini. Okay, lepas tu dipindah sebelah sini, so dia akan jadi U tambah AT sama dengan V. Yang ni kita terbalikkan lah. Yang kita terbalikkan, so kita akan dapat V sama dengan U tambah AT. So ini persamaan pertama. Okay. Siapa yang tak faham tentang macam mana tiba-tiba je dia jadi macam ni, awak check balik yang ini adalah persamaan kuadratik. Bukan persamaan kuadratik, expression. Okay, dalam matematik awak belajar. Kan? Okay, dia lebih kurang macam ni lah contohnya kan. KZ kan sama juga dengan PQ campur R bahagi 3. Okay. Nampak? Ni cikgu belasah je ni. KZ sama dengan PQ tambah R bahagi 3. Soalan cikgu, jadikan R sebagai perkara rumus. Jadikan R sebagai perkara rumus. Okay, 10 saat daripada sekarang. Ni soalan dia. Jadikan R sebagai perkara rumus. Okay, 10 saat daripada sekarang. 10. 9. 7. 6. Cikgu yang depan ni apa? K apa? KZ. KZ. Okey. Okey, Wafi, apa jawapan awak, Wafi? Oh, dah dapat. Okey, dah angkat tangan. Yang angkat tangan ni maksud dah dapat jawapan Okey. Wafi, apa jawapan awak, Wafi? R sama dengan 3 KZ tolak PQ. Okey, saya rasa tak ada masalah lah sebab kau pun boleh jawab laju semua kan. Wafi boleh jawab, saya rasa yang lain pun lebih kurang lah. Okey, betul lah jawapan dia 3 KZ sama dengan tolak PQ. Okey, so awak faham lah tentang ni kan. Kalau faham ni tak susah sangat lah. Okey. Okey. Itu yang pertama persamaan dia yang pertama, V sama dengan U tambah AT. Persamaan gerak kali ni kedua kan. Tadi cikgu ada sebut tak pasal halaju purata halaju purata cikgu lupa lah yang ni, halaju purata. Okey, macam ni halaju purata. Cikgu patah balik kat soalan ni tadi kan. Cikgu patah balik kat soalan mana soalan tadi. Okey, soalan ini kan. Soalan ni tadi disuruh kira pecutan, betul? Soalan tadi disuruh kira pecutan. Kalau soalannya disuruh kira halaju purata kan, halaju purata, yang awak kira tadi kan, yang awak kira tadi adalah halaju awal, U awal, lepas tu halaju akhir, halaju awal, itu yang awak kira. Kalau dia tanya halaju purata kan, halaju purata berapa? Okay. Awak tengok perkataan purata ni maksudnya average je lah, average je. Okay. So nak dapatkan halaju purata, macam mana cara dia? Awak tambahkan semua jarak. Kan tadi cikgu cakap yang cikgu bagi strip yang pendek tu tadi kan. Cikgu ni tak boleh kira sebab tengah-tengah tu dia tak bagi jarak dia kan. Tapi yang ni semua dia bagi jarak. Ada jarak dia kan. Okay, ada jarak dia. Okay, so nak dapatkan halaju purata kan. Contohnya halaju purata daripada A ni sampailah ke sinilah, ke B. Berapakah? Dia bergerak daripada sinilah kan, daripada A sampai ke B ni dia bergerak kan. Berapakah halaju purata dia? Apa awak perlu buat adalah awak tambah semua jarak ni. Okay, maksudnya sekarang ni adalah 4 kan, tambahkan dengan 8, tambahkan dengan 12, tambahkan dengan
12 tambah 16 tambah 20 tambah 24. Okey, tambah semua jarak. Okey. Lepas itu awak bahagikan dengan masa. Satu strip ni kita tahu dia adalah 5 darab 0.02 kan. Sama juga dengan 0.1 kan. Okey, maksud satu ni adalah 0.1 saat nilai dia. Kira berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So 6 darabkan dengan 0.1. So awak akan dapatlah dia punya jawapannya. Okey. Nampak dia ada beza sikit tadi. Kalau kita kira pecutan, kita tolak satu kan. 6 ni kita tolak satu. Tapi kalau kita kira hal laju purata, kita tak payah tolak. Kita terus ambil 6 tu, kita ambil 6 darabkan dengan 0.1. Dapatlah dia punya hal laju purata dia. Okey. Macam kita puratakan lah. Itu je, sama je. Kan? Si Azwan ada 3 ekor ayam. Kan? Apa tu, Aiman ada 10 ekor ayam. Kan? Apa tu, Putra ada 12 ekor ayam. Berapakah purata ayam yang dipunyai oleh mereka? Kan? Tambahlah 10 tambah 3 tambah 12 kan, bagikan dengan 3. Kan? So sama kat situasi dia macam ni. Okey, boleh Itu untuk kalau soalan dia tanya hal laju, hal laju purata. Okey, kita petang balik. Awak nampak jelas ke skrin cikgu? Skrin cikgu share ni? Jelas. Okey, hal laju purata adalah hal laju awal tambah hal laju akhir bahagikan dengan 2. So darabkan dengan masa. So kita akan dapat formula dia yang kedua, iaitu sesaran sama dengan 1/2 U tambah V per T. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, persamaan gerakan linear, gantikan persamaan 1 ke persamaan 2. So kita akan dapat S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. Okey, kemudian kuasa 2 kan persamaan 1. So kita akan dapat V square equal to U square plus 2S. Okay. Kalau awak pening macam mana nak dapatkan persamaan ini, tak apalah. Kan? Tapi sebenarnya bukan susah pun. Dia buat persamaan serentak je sebenarnya ni. Kan? Dia menggantikan persamaan 1 kepada persamaan 2 macam tu kan. So dia dapat terbitkan satu formula baharu dan mengaitkan dengan kuantiti fizik yang lain. Kan? Sebab kita ada A, kita ada V, kita ada S, kita ada U, kita ada T. Inilah. Ini je yang kita ada. Kan? Maksud dia nak mengaitkan ke 1, 2, 3, 4 ke 5, 5 ni. Dia nak mengaitkan ke 5, 5. Okey. Dia nak kaitkan ke 5, 5 ni, dia terbitkan, dikaitkan. So dapatlah, dia terbitlah formula ini. Okey. So awak perlu ingatlah formula ni. Kan? Inilah ada empat formula. Kan? Ada 4 formula yang melibatkan persamaan gerakan linear. Okey? Okey, boleh? Okey, macam mana kita nak pakai? Macam mana kita nak pakai persamaan ni? Okay. Cikgu cakap tadi, cikgu kata apa? Persamaan gerakan linear ni kita boleh menganalisis gerakan. Maksudnya kita boleh dapatkan hal laju, kita boleh dapatkan pecutan kan. Okay, kita tengok situasi masalah yang dia bagi. Dia kata sebuah bas bergerak dari keadaan pegun dengan pecutan 2 ms-2 selama 5 saat. Hitungkan hal lajunya selepas 5 saat. Nampak? Dia nak hal lajunya. Hal lajunya ni maksudnya hal laju akhir dia. Kan? Simbol U untuk hal laju awal simbol V untuk hal laju akhir. Okey. So dia nak hal laju akhir. Kan? So bila dia nak hal laju akhir, cikgu pun pakailah formula ni. V square sama dengan U square plus kan 2AS. Kan? Plus 2AS. Okey. Dia nak hal laju akhir kan, maksud dia nak yang inilah. Kan? U ada tak U? U ada tak? Kan? U kita ada. Kan? Pecutan kita ada. S kita ada tak?
S kita tak ada. Yang ni tak ada lah kan, maksudnya dia suruh cari ni. Tak ada. Dalam satu persamaan ni awak tengok ada dua unknown. Ada dua benda yang kita tak tahu. So kita tak boleh selesaikan persamaan. So formula ni kita tak boleh pakai. Dia macam tu. Okay. Okay, kalau cikgu pakai formula ni pula, S sama dengan 1/2 U tambah V per T. Okay. Soalan dia nak V. Soalan dia nak V kan. T ada tak? T ada 5 saat. Okay, U ada. Kan? S tak ada. Okay, ni tak ada. So ada dua unknown juga, tak ada. So formula ni tak boleh pakai. Okay. So maksudnya apa? Maksudnya awak kena pilih formula yang betul lah kan untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Okay. So untuk nak tentukan formula yang betul kan, kita bacalah dia punya soalan. Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi 2ms negatif 2. So ini adalah A. Dia bagi selama 5 saat ni maksudnya adalah T dia, masa perjalanan dia. Hitungkan hal laju dia. Kan maksudnya dia punya V dia. Perkataan ini dari keadaan pegun. Walaupun dia dalam bentuk ayat, tapi kita boleh keluarkan dia untuk satu kuantiti fiziknya, iaitu hal laju awal. Kan? Bergerak dari keadaan pegun. Maksudnya hal laju awal ni berapa? Hal laju awalnya dia punya V dia sama juga dengan bukan V, U dia kosong. U dia kosong. Okey. Okey, ni cikgu tengok ada 28 orang, maksudnya semua dah ada ni sepatutnya kan. So buka kamera lah kan. Kalau kau tak buka kamera tak payah masuk lah kelas ni. Okey. Itu je nak cakapnya. Awak boleh tukar background macam Akil Aiman, saya tengok dia dah ada background dia kan. Dia tukar. Ataupun duduk kat belakang dinding lah kan. Macam Nazhan duduk belakang dinding. Okey lah. Kau baru masuk kan Nazhan kan? Kau bangun tidur ni. Daripada tadi connecting je. Tak boleh masuk. Dah lama. Ya ke? Pasal siapa yang ada macam masalah sangat Kalau ada masalah mungkin cikgu tukar Google Meet juga pula. Tapi sebenarnya dia lebih kurang je. Kan? Google Meet dengan Google, Team ni sama je, lebih kurang je. Kan? Dia bergantung kepada awak punya speed awak, dekat speed yang awak terima tu. Kan? Macam kat rumah cikgu ni memang cikgu pakai Unify, memang laju juga lah sebenarnya. Dia memang 300 tapi sebenarnya cikgu dapat dalam 160 lebih je. Cikgu nak hantar report tu. Okay. Kau tengok kalau contohlah misalnya kata 100 Mbps apa tu per minit tau dia punya nilai dia per minit tau. Awak boleh test speed test kan. Klik speed test kan. Dia kalau telefon biasa kalau pakai Celcom ke apa, tengok tempat dia kan. Tengok tempat dia kadang-kadang boleh sampai 50 tau. Kalau cikgu kat rumah cikgu ni line Celcom cikgu lebih kurang 60 Mbps kan. Okay, kalau kita ambil contoh 100 lah kan. Kalau 100 Mbps per minit, maksudnya 10 minit berapa? 10 minit maksud berapa? Ini 100 Mbps per minit. 10 minit maksudnya berapa? 1000. Berapa Arif tadi? Arif? 1 GB. 1 gig. Kan? 60 minit awak duduk dengan cikgu kan. Awak perlukan 6 gig. Okey. Tu. Kalau kurang lagi sikit lah awak pakai kan. Cuma gambar awak lah tak jelas kan. Macam cikgu ni memang cikgu nampak jelas lah gambar muka-muka korang ni kan. Macam Afiq kan. Afiq background dia cantik lah tu. Okey. Tapi sebab awak unlimited data kan. Okey lah, tak ada masalah lah. Okey. Sama juga awak tengok cerita ke, tengok video kan. Boleh dia bergantung kepada ini sebenarnya. Okey.
Sekarang ni kalau bolehnya memang kena pakai unlimited data sebab setakat 50 gig tu kan. Cikgu punya handphone cikgu memang data terhad 50 gig je. Setakat 50 gig ni awak tengok, kalau tengok YouTube memang free lah kan. Jadi kalau tengok kita buka cerita melalui apa tu Google Chrome ke kan, dia akan ambil data yang sangat banyak. Okey, patah balik ni. Okey, kita dah ada maklumat ni AVTO ni kan. Kita pilihlah yang bersesuaian sebab dia nak V kan. So cikgu rasa formula yang bersesuaian kan. Senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Ni awak tak payah senaraikan lah kan. Macam ni disenaraikan kan, tak payah senaraikan. Buat macam cikgu buat ni. Dekat kertas, dekat soalan dia ni, buat macam ni. 2 ms A, 5 T, halaju akhir V kan. Tak payah senaraikan. So yang ni tak perlu kan. Lepas tu kena pasti dan tulis rumus yang digunakan. So V ini formula yang sesuai. Dia nak V kan, dia nak V. U kita ada, A kita ada, T kita ada. Okay, so V sama dengan 0 tambah 2 darab 5, so dapatlah 10. Macam tu. Okay. Okay, tengok contoh 2. Sebuah kereta lumba melalui track yang lurus. Ni awak baca je lah dulu Sebuah kereta lumba melalui track yang lurus, halajunya ialah 40. Selepas 3 saat, kereta lumba tersebut mencapai 50. Okay, nampak? Dalam situasi ni, dia cerita tengah-tengah tau. Maksudnya, yang 40 ni akan menjadi, kan? Yang 40 ni akan menjadi U. Yang 50 ni akan menjadi V. Kau jangan ingat dia mula ceritanya, dia mengkaji dekat mula pada kosong je. Tak. Kadang-kadang tengah-tengah. Okay, 3 saat ya. Dia punya T. Hitung sesaran. Oh, dia nak sesaran. Kan, dia nak sesaran. So, formula yang sesuai adalah formula ini. S sama dengan 1 per 2 U tambah B T. Ingat, bila awak masukkan, pastikan hanya ada satu unknown saja. Ada satu unknown saja, baru boleh awak selesaikan persamaan tersebut. Okay. Okay, so dapatlah 135. Okay, tengok seterusnya. Seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun dan mencapai halaju maksimum setelah memuncak secara seragam selama 8 saat. 8 saat ni dia punya T lah, jelas. Memulakan larian dari keadaan pegun. Bila sebut keadaan pegun ini, awak tahu bahawa V sama juga dengan, bukan V, U sama juga dengan 0. Mencapai halaju maksimum. Jika sesaran yang dicapai oleh atlet itu ialah 40 meter, kan ni dia punya S, tentukan pecutan dia. Pecutan beliau dalam larian. So dia nak adalah A Dia nak adalah A. Okey. Halaju awal 0, T8, S40, A berapa dia nak? A berapa? Okey. So formula yang sesuai adalah ni lah. S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT square. Kan? Sebab dia tak ada V sini kan. V dia tak ada. Sebab dia dah sebut halaju maksimum, tapi dia tak suruh pun cari halaju maksimum. Kan? So awak selesaikan ni, awak dapatlah 1.25 ms negatif 2. Okay, seterusnya. Okay, Maria mengayuh basikal pada halaju 8 meter per second. Dia menekan brek basikal secara tiba-tiba dan berjaya berhenti setelah berapakah pecutan yang dialaminya. Okay. So formula yang sesuai adalah V square equal to U square plus 2S kan. Awak tengok kan, awak akan dapat nilainya negatif kan. Negatif. Sebab apa negatif? Dia dalam keadaan nyah pecutan. Okey. Nyah pecutan, iaitu daripada laju menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, boleh? Okey. Okey, cikgu nak awak jawab sekarang nombor 2 dan nombor 3. Nombor jawapan Akil Aiman. Berapa jawapan awak ni? Soalan nombor berapa ke? Nombor 2. Negatif 6 meter per second per second. Negatif 6 meter per second per second. okey. Boleh dek? Okey, ada jawapan lain tak? Tak ada. Okey, yang nombor 3. Haziq. Muhammad Haziq bin Muhammad. Saya dapat
90 meter. Okey, ada jawapan lain? Tak ada Okey, sebuah kereta bergerak di atas jalan raya dengan hal laju 30. Mengalami pengurangan hal laju dengan kadar seragam sehingga berhenti tau. Maksudnya ini adalah U, V dia sama juga dengan kosong. Okey. Selepas 5 saat, berapakah pecutan yang dialami oleh kereta itu? Okey. So kita ada ni, dia nak A kan, dia nak A, V, T ni. So kita boleh pakai formula yang asas tu, iaitu A sama dengan V nombor 2 V tolak U perkan dengan T. So pecutan sama dengan V dia kosong tolakkan dengan U dia 30 bagikan dengan masanya adalah 5. So betul dapat 6 ms negatif 2 negatif. Okay. Aina menunggang sebuah alat pengangkutan peribadi pintar di Taman Botani, memecut seragam dengan hal laju 1 ke hal laju 5. So ini U, ini V dalam masa 0.5 minit. Dia bagi minit, so tukarkan kepada saat. 0.5 darab 60, so 30 saat. Hitungkan sasaran alat tersebut. Okey. So ini kita pakai formula S sama dengan 1/2 U tambah V darabkan dengan T. So S 1/2 1 campur 5 darabkan dengan 30. 15 darab 6 lah. 15 darab 6. 6 darab 5 kosong 3 tu 6 60. Okey, dapat 90 meter. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, itu saja. Habis. Okey, cikgu nak review awak punya ni. Apa tu modul kan. Okey, ni nanti awak baca dia ada nota ringkas kan. Awak baca nota ringkas dia, dia punya definisi dia ni kan. Definisi dan juga unitnya. Okey. Baca tau. Okey, lepas itu ini adalah beberapa istilah kan yang digunakan untuk menerangkan gerakan. Okey. Okey, dengar Hal laju seragam. Hal laju seragam dia semakna dengan seragam malah tetap. Tambah satu lagi tetap. Ataupun dalam bahasa Inggeris uniform, constant, fix. Okey. Kalau hal laju seragam sama semakna dengan kita menyebut pecutan sifar. Kalau hal laju sifar, objek dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan rehat. Hal laju sifar, hal lajunya tak ada. Maksudnya dia tak bergerak lah. Hal laju bertambah. Okey. Maksudnya dia ada pecutan. Maksudnya A dia ni, A dia tak sama dengan kosong. Yang ni A sama dengan kosong. Okey. Hal laju berkurang. Dia adalah nyah pecutan. Hal laju negatif. Objek bergerak pada arah yang bertentangan. Ingat tu, bukan maksud hal laju negatif itu dia hal laju semakin berkurang tau. Hal laju negatif, nilai dia negatif kat depan tu bukan nilai dia semakin berkurang. Kan, tetapi nak tunjuk dia adalah dia berlawanan arah. Okey, pecutan negatif nyah pecutan seragam, hal laju meningkat pada kadar seragam. Okey. Ini kalau boleh cikgu nak tambah perkataan ni, hal laju bertambah secara hal laju bertambah seragam lah. Cukup lah. Sepatutnya hal laju bertambah secara seragam kan. Okay, awak tambah seragam je. Okay, sebab level awak ni belajar seragam je. Dia naik seragam. Kalau dia naik 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dia naik macam tu. Kalau dia naik 3, 3, 6, 9, 12. Macam tu dia naik. Kan? Awak tak belajar yang pelik, awak belajar yang linear dan seragamnya. Kenyang pecutan seragam, hal laju berkurang pada kadar seragam. Okey. Habis tentang ni. Ni semua ada modulnya. Lupa nak tanya kan. Semua dah dapat modul kan? Okey, jap. Ada tak yang tak dapat modul? Cuba angkat tangan. Okey, semua dapat modul kalau tak dapat, awak bagi tahu cikgu tau. Okay, cikgu perlu post ke apa kan. Ataupun awak pergi kedai apa, kedai buku yang berdekatan, insyaAllah aku ada lah.
Okey, ini eksperimen kan. Nanti balik nanti kita boleh buat lah ni kan. Ya, eksperimen untuk menganalisis pita detik ni. Kan. So dia dapatlah beberapa situasi macam ni kan. Yang ni kalau dapat titik yang sama panjang maksudnya kalau disuruh describe gerakan, dia bagi pita detik, disuruh describe gerakan. Kan? Huraikan gerakan pita detik AB. So kalau tengok sama panjang kan, sama panjang. So kita describe berdasarkan awak boleh sebut dalam term hal laju ataupun awak boleh sebut dalam term pecutan. Macam ni kan, sama titik, sama je titik je. Kita boleh sebut hal laju seragam. Okey. Ataupun boleh sebut pecutan sifar. Dia potong-potong-potong, kalau disusun kat graf dapat sama je panjang dia. Okey. So yang ni dia naik, tengok arahnya macam ni tau. Arahnya macam ni maksudnya dia mula sini. U dia sini. Pendek-pendek, panjang-panjang. Maksudnya dia makin laju. Bila kita plot graf dia dapat macam ni. So yang ini hal laju bertambah dengan seragam. Oh, boleh guna perkataan dengan ataupun boleh guna perkataan pakai apa tadi? Secara kan. Secara pun boleh. Okey, yang ni dia menurun. Okey, ni nak kira hal laju kan. Okey, ni awak baca. Nak kira pecutan, ini kita dah bincang. Carta pita detik ni maksudnya kita buat carta pita detik ni. Carta pita detik Ingat, ni kena tolak satu Tolak satu. Cara kira pecutan tolak satu. Ni kira hal laju purata. Ada dalam modul ni sebenarnya. Kira hal laju purata tak perlu tolak satu, terus je darab 5 ni. Okey. Okey, ni photogate Photogate ni ada kat sekolah, cikgu dah beli kan. Nanti kita sama-sama tengok lah nanti awak balik sini. Nak tunjuk sekarang pun ada sebenarnya. Kalau awak search dalam internet photogate, ada orang buat, ada orang tunjukkan. Cikgu malah kan. Cikgu bukan YouTuber kan. Cikgu pun pemalu orangnya kan. Awak boleh tengok pasal photogate. Okey. Okey, ini formula yang kita dapat kan. Yang tadi cikgu terangkan formula. Okey. Menghuraikan jenis gerakan. Okay, kalau macam ni tengok arah gerakan sana panjang-panjang, pendek. So jawapannya adalah nyah pecutan mala. Okey. Okay, siapa yang pakai dah tulis, cikgu tak pastilah. Lepas ni bila cikgu ajar, tengah-tengah cikgu ajar, awak dah tanpa diarahkan, awak tolong siapkan modul tau. Modul tolong buat. Okey. So kalau macam ni cikgu nak awak pegang pen merah, jangan pegang pen biru. Pakai pen merah kan. Apa tu, ataupun sebab cikgu tak cakap lagi kan sebelum ni kan. Bolehlah pakai pen biru, tulis jawapan okey, lepas tu right. Mesti right mesti right. Ada tanda right macam tu. Okey, tengok yang ni pula. Oh, sama je panjang. Panjangnya sama. Maka hal laju mala. Ataupun awak sebut pecutan sifar. Okey. Yang ini sama Pendek-pendek, panjang. Pecutan mala Kalau cikgu ubah sini arah je, dia jadi apa? Apa jawapan kau, Muazzam? Kalau cikgu ubah arah dia, arahnya kat sini, arah pita detik tu. Apa jawapan awak, Muazzam? Yang pecutan mala. Okey, kena sebut mala tu nyah pecutan mala. Okey, ni peta Aiting ni, peta Aiting dia nak bezakan jarak dan juga sasaran jarak dan juga sasaran kan. So nanti awak isi awak tandalah tanda sekarang. Definisi dia jumlah panjang lintasan yang dilalui. Ini jarak di antara dua tempat yang diukur sepanjang laluan terpendek pada arah tertentu. Perkataan ni mesti ada ni. Pada arah tertentu. Jarak di antara dua tempat yang diukur sepanjang laluan, ataupun awak bagi ayat lain pun boleh. Laluan terpendek antara dua kedudukan, ataupun laluan terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir pada arah tertentu. Boleh buat ayat sendiri. Cuba ulang balik. Jarak terpendek di antara
kedudukan awal dan kedudukan akhir pada arah tertentu. Unit dia dalam meter, jenis kuantiti vektor, yang belah sini jarak kuantiti skala. Okay, habis. Laju dan halaju pula. Awak faham tak maksud dia punya peta Aiting ni? Kalau dia macam dia pergi sini kan, maksudnya apa ni? Sama. Maksudnya sama. Persamaan. Ni kan pergi sini maksudnya sama belah sini je kan, dia tak share dengan yang belah sini. Okey, maksudnya yang ni halaju, ni berbeza lah. Ni dia punya perbezaannya. Okey, definisi kadar perubahan jarak. Yang ni kadar perubahan sesaran. Tu je perkataan berbeza, sesaran jarak. Simbol sama V. Tapi simbol ini kita boleh describe dia lagi kan, kalau dalam situasi iaitu kita ada U dan juga V, umum V tapi kita boleh describe lagi kalau dalam permasalahan U dan V, di mana U ni adalah halaju awal, manakala V itu adalah halaju akhir. Kuantiti vektor, kuantiti skala. Okey, ni laju purata V sama dengan S per T. Jadi V sama dengan S per T, sama je. Cuma perkataan sini je berbeza, sesaran, jarak. Okay, ini kalau awak tak dapat ni, awak tengok video balik nanti Tengok video balik. Awak boleh berhentikanlah videonya. Okey, ni sama banyak lah. Pecutan sama lah sebenarnya kan. Kadar perubahan halaju. Kuantiti vektor. Ni formulanya. Simbolnya adalah A. Unitnya adalah ms negatif 2. Nyah pecutan berkurang dengan masa. Kalau pecutan bertambah dengan masa. Bertambah dengan masa ni apa? Dia punya halaju. Ni halaju. Halaju berkurang dengan masa. Yang ni halaju bertambah dengan masa. Okey, tanda Ambil pen merah sekarang, tanda. Okey, sesaran XY 13.7. Masa yang diambil daripada X ke Y 7 darab 0.02 dapat 0.14 saat. Halaju daripada X ke Y 13.7 tu bahagikan dengan masa dia dapatlah 97.86. Okey. Pastikan bertanda macam ni tau. Okey, kalau cikgu cek nanti awak naik sekolah nanti, cikgu cek awak tak tanda macam ni, kena awak. Okey, nombor 3. Kan. Nombor 3 dia bagi speedometer kat situ kan. So awak kena bacalah dia punya speedometer tu. Daripada A ke B kan. So 20 tolak 0, masa dia 2 saat. So 10 jawapannya. B ke C pun sama juga 10. Okay. Ada C ke? Tak ada. Itu je. Nombor 4. Soalan nombor 4. Dia punya ni ke sana arahnya ke sana, maksudnya pendek-pendek panjang-panjang. So dia adalah semakin laju. Okay, so dia ada pecutan. Okay, kita dapatkan U dia 2.8 bagi 0.0 dapat 140. Lepas tu 5.2 bagi 0 dapat 260. So tolak, gunakan formula ni. Yang nampak ni 6 6 tolak 1, betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 kena tolak 1 sebab kita kira pecutan. Kalau kita kira, ini yang cikgu cakap tadi, kalau nak dapatkan halaju purata tak boleh sebab tengah-tengah ni dia tak ada jarak. Kan, dia tak ada jarak. Kalau dia ada jarak, dia bagi jarak, kan, tak ada masalah. Awak boleh kira halaju purata. Okey, dapatlah 1200. Okey.